dapat nikmat sudah dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Hai, mana ni? Orang habis kuliah. Tidak temenang apa kan? Jangan risau. Ikut Ustaz, kita pergi seminar Cinta Kutil Jannah 10 Disember, hari Sabtu, bermula 8 pagi sampai petang. Bagus ni, dekat mana? Nasyurul Quran Putrajaya. Sebab ada Datuk Hafizah Musa, ada Ustaz Abdul Khairi. Dia je kau hilang lah aku. Tu ada Abang Syamsul Ban. minat ni empat-empat. Tu lah. Bawa rumah. InsyaAllah. Ada tu penyelesaian, jangan risaulah. Ada biasa kahwin ni mesti akan ada masalah. Ustaz pun ada masalah. Tu baru Ustaz masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pasal bercanduk dekat prasekolah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati kamu sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengacara majlis yang saya muliakan, pengurusi Surah Al-Falah, selaku orang kuat lah, mastermind lah, insyaAllah tabarakallah, untuk pelayaran Islamik kita ni. Teruslah insyaAllah. Kita insyaAllah selepas 3 hari kita akan balik. Kita akan pusing Vietnam, kita akan masuk ke India, kita akan keluar kat Singapura insyaAllah. Dalam mimpi saja. Dalam mimpi saja. Baik. Dan yang saya raikan juga seluruh warga pengurusan Surah Al-Falah, Lijutan Kuasa Surau, dan sahabat saya Abang Komeng, Abang K kita, insyaAllah lama tak jumpa. Seingat saya 2015-2016 saya forum dengan beliau, dengan saudari Heliza Helmi masa tu. Jadi dan ramai lagi lah sahabat-sahabat yang bukanlah putus sahabat walaupun tak friend kat Facebook. Tapi saya dengan Abang K komen dekat Facebook. Saya selalu komen dekat Facebook beliau. Cuma sekarang ni dah slow sikit sebab saya jarang aktif kat Facebook. Itu dah baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan yang paling diraikan ialah adik-adik, warga, para jemaah, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama Allah Ta'ala rezekikan kepada kita untuk kita menikmati satu perjalanan pagi kita yang mungkin kalau tadi Abang Ki tanya kepada adik-adik siapa yang duduk di Putrajaya lama tak pernah naik langsung, maka saya lah salah seorangnya. Walaupun saya tak duduk di Putrajaya, tapi selalu datang bertugas di Putrajaya. Minggu lepas saya bertugas untuk siaran langsung solat Jumaat di Masjid Putra, live untuk TV1. Lalu saja singgah, tapi tak naik pun krus. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, antara perkara yang kita kena ingat dalam hidup kita ni, adik-adik yang ni, yang Ustaz sayang ni, walaupun ada yang pernah jumpa Ustaz ni, tadi Ustaz tanya sekolah mana, ada yang sekolah Presin 2 kan, Ustaz kenal ni muka-muka kamu ni,
yang jawab kuis tak betul ni ada muka-muka ni. Bila ustaz tanya, tahu tak Nabi lahir bila? Bila nak jawab, tanya nak hadiah tak? Hadiah nak. Tapi bila jawab tak betul. Tak apalah, lepas ni balik ulang kaji balik. Baik. Jadi alhamdulillah tak dilupakan juga, keluarga saya juga turut hadir pada hari ini, alhamdulillah. Baik. Antara perkara yang kita kena sedar ialah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab kalau kita nak cerita tentang nikmat ni, besarlah, banyak. Kenapa adik-adik ni dibawa oleh surah Al-Falah untuk naik krus pada hari ini? Siapa yang tahu? Ni dalam kalangan banyak-banyak ni, kenapa terpilih untuk datang naik krus ni? Sebab selalu mengimarahkan surau. Saya dimaklumkan begitulah. Ada tak kawan-kawan yang tak datang hari ni? Ramai tak? Ramai, ada yang tak datang. Jadi kita ni Allah Ta'ala pilih datang kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita. Iaitu kita dapat jumpa kawan-kawan kita. Kita dapat merasai pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi bila Ustaz nak sebut pasal syukur ni, salah satu daripada tanda kita ni jadi orang yang bersyukur ialah kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni ke jalan yang betul. Contohnya, Ustaz dimaklumkan surah Al-Falah dia ada buat cabutan bertuah. Walaupun Ustaz sepanjang join cabutan bertuah seumur hidup tak pernah bertuah langsung. Saya lah salah seorangnya. Tak kira lah bagi seterika ke, bagi oven ke, bagi basikal ke, rumah ke, memang tak pernah menang langsung. Sedih. Lemah. Adik-adik dia pandai bahasa TikTok. Lemah, tak pernah menang Ustaz, lemah dia kata. Tak apalah, terima je lah. Tapi dah sebut je, salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi Muhammad. Jumlah keseluruhan Nabi ada berapa orang? 5. Jom kita nyanyi sikit. Boleh? Adam, Idris, Ibrahim, Lut, Ismail, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Selawat sejahtera ke atas Rasul, Nabi-Nabi yang diutuskan adalah mulia. Alhamdulillah, kira boleh hafal tu. Ada perkembangan yang positif, bagi tepukan yang paling gemuruh pada diri sendiri. Baik. Okey, selesai satu misi Ustaz, iaitu nak menyanyi. Sebab Ustaz tengok Ustaz Ilyas dia menyanyi. Jadi kira dah menyanyi lah tu. Baik. Walaupun suara tak sedap. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di antara cara kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ialah kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita buat ibadah. Dan ibadah yang paling utama, ibadah yang pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah solat. Penting tak solat ni dari sekalian? Penting. Solat is very important. Tak pun nak jawab tu. Cakap orang putih sikit lah begini. Ni abang, nama apa abang? Nama. What is your name? Ryan. Oh, Ryan. Okay, Ryan darjah berapa? 6. Darjah 6. PSRA kan tahun ni kan? UPSR. Tak ada UPSR dah sekarang ni. Zaman-zaman saya je ada UPSR. Baik. Jadi adik Ryan, solat penting tak? Penting. Okey, sehari semalam kita solat berapa kali? 4 kali? 5. Ada yang sebut 5 tapi dia tunjuk 4. Tu. Dia kena tambah satu lagi, cukup 5. Okey, soalan yang pertama, solat subuh. Lepas tu lagi okey. Solat subuh ada doa Qunut. Boleh baca sama-sama dengan Ustaz? Boleh. Okey, 1, 2, 3. Wa'afini
wa barik li lakal hamdu sallallahu ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah. Saya dengar mula-mula tu semangat je. Allahumma hdina. Ada yang Allahumma hdini fi man hadai. Oh, semangat. Lama-lama tu dia slow. Kami tengah asyik ustaz, tengah menikmati pemandangan. Tu alasan yang biasa kita bagi. Baik, yang mana yang belum hafal silalah hafal. Doa aku no. Baik. Jadi penting tak solat? Penting. Cara ataupun antara tanda seseorang itu bersyukur ialah dia istiqamah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat ni susah ke senang dia senang? Senang. Kalau kita tengah main game, contoh kan. Contoh, kita tengah main game, contoh. Nama game tu PUBG. Contoh. Tiba-tiba kita dengar azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita tiba-tiba mak kita datang. Halo, solat maghrib jom. Kita jawab apa kat mak kita? Sekejap lagi. Ataupun nanti dulu. Kenapa awak tak cakap dari dulu? Tu ada lagu sekarang ni. Tengah trend tu kat TikTok. Saya pun tak tahu lagu apa kan? Tapi saja nak nyanyi. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok ustaz gelak, nampak macam ustaz pun layan juga tu TikTok. Tu dah. Kenapa ibu tak pesan dari awal yang azan dah masuk waktu? Dia bukan cerita tahu ke tak tahu. Yang tahu kalau dengar saja azan, maka kita kena dahulukan solat. Tapi biasanya kita akan teruskan. Dapat pergi pakej percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam. Dapat pakej cable car. Dapat masuk zoo tengok buaya. Yang semua pakej ni termasuk makan, minum, tiket flight pergi balik ditaja oleh ibu dan ayah sendiri. Mak ayah sendiri yang sponsor. Kalau nak tunggu surau sponsor semua tiket jenuh surau. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi solat kita kena jaga. Bayangkan adik-adik sekalian. Bila sebut tentang sembahyang ni, tentang solat ni, yang walaupun 5 waktu, kalau kita tengok bagaimana peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW menerima perintah solat sebanyak 50 waktu. Bayangkan 50 ni banyak dia sekalian. Kalau ustaz kira 24 jam bahagi dengan 50 lebih kurang berapa minit sekali kita nak kena solat. Tetapi sayangnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat solat jadi 5 waktu. Yang solat 5 waktu itu, kata Nabi SAW, pahalanya, fadilatnya, kelebihannya seperti mengerjakan 50 waktu. Sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Disebab itu adik-adik sekalian, siapa yang naik krus pada hari ini yang mata dia tak nampak, cuba angkat tangan. Siapa yang dia buta yang naik krus ni, cuba angkat tangan. Ada tak orang yang naik krus ni dia tak nampak? Tak ada, semua dapat melihat. Adik-adik, Allah Ta'ala minta tak kita bayar mata yang kita nampak tu? Allah minta tak duit kat kita untuk tangan yang Allah Ta'ala bagi pada kita? Allah minta tak kepada kita lidah kita yang kita guna hari-hari? Tak suruh bayar pun, betul tak? Tetapi kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kita banyak main. Dia jawab dah. Dia jawab. Bukan saya jawab atau mereka yang jawab. Sebab mata tu banyak tengok telefon. Banyak tengok net. Dia jawab dah. Dia jawab. Netflix dia tahu. Banyak tengok bola dia tahu juga. Hebat. Yang perempuan mata banyak tengok Korea. Dia jawab juga dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat.
Maka sebab itu Allah SWT Muhammad, bulan lepas kita menyambut Maulidur Rasul. Ni nak cerita pengalaman kat tuan-tuan sikit lah, kat ibu-ibu sekalian. Saya pergi ceramah di satu sekolah. Dia ceramah dengan pelajar sekolah menengah dengan sekolah rendah ni sama, tuan-tuan? Tak sama. Sekolah rendah ni ibu-ibu sekalian, saya nak cerita ni macam adik-adik kita ni. Terutamanya saya preschool pun saya pergi. Budak 4, 5, 6 tahun. Cikgu kata, "Ustaz, you have to give a talk about Maulidur Rasul kepada pelajar saya. It's about 2 hours." 2 jam suruh saya ceramah. Budak 4, 5 dan 6 tahun. Kalau saya pergi sekolah tu, saya bawa kitab, agak-agak budak nak dengar ceramah saya. Jadi macam mana cara saya nak kenalkan Rasulullah kepada anak-anak ni? Bayangkan. Jadi saya pun bawa lah. Dia buat apa? Saya bawa slide. Yang pertama saya tunjuk gambar Masjid Nabawi. Saya kata, adik-adik, masjid yang kubah warna hijau ni masjid apa? Ramai yang boleh jawab, Masjid Nabawi dekat Madinah. Okey lah, boleh jawab kan? Okey, saya tanya lagi soalan yang kedua. Yang ni masjid apa? Yang ini Masjidil Haram, dalamnya ada Kaabah, Ustaz. Ni dekat Mekah. Okey, dia boleh jawab juga soalan yang kedua. Saya tunjuk gambar Masjid Putrajaya. Dia kata, ni masjid dekat Bangladesh, Ustaz. Dia kata, ada budak tu jawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya duduk perhati je, takut nak cikgu nak luku pula lagi, menangis pula, marah saya pula. Dia kata, ni dekat luar negara, Ustaz. Dekat mana? Bangladesh kot, dia kata. Ada yang jawab macam tu lah. Saya rasa lah mungkin sebab dia tengok ramai foreign yang datang tangkap gambar dekat masjid. Tu dah baik. Jadi abang boleh tuang air sikit. Saya bila ketakutan ni dia jadi suara hilang. Saya gayak tu. Saya gayak. Cuma tak mabuk laut je. Baik, jadi Allah SWT Muhammad, ada satu orang guru saya, dia kata, kalau siapa yang mabuk laut, takut air, takut tinggi, makan pisang mah, dia kata. Makan pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang gayat ataupun tak boleh tengok air laut, nak muntah, nak mabuk, antara tips yang satu orang guru saya, dia doktor, dia beritahu ialah makan pisang, terutamanya pisang mas. InsyaAllah nanti hilanglah sakit ataupun mabuk tu. Nak ingat sampai bila-bila ni. Baik. Jadi Allah SAW Muhammad, saya tanya lagi. Pelajar-pelajar ni saya dah tunjuk gambar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, saya tunjuk gambar Masjid Putra dan masjid-masjid utama dekat Malaysia. Yang boleh jawab tak ramai. Kemudian saya tunjuk gambar pemain bola sepak. Adik-adik kenal tak pemain bola sepak nama Ronaldo? Wah, ramai kenal. Wah, kenal tak? Ramai. Dia orang kenal Ronaldo sebab hari-hari tengok. Ronaldo main kelab mana? Kelab. Wah, semangat. Lek bang. Walaupun kelab tu tak kuat, tapi ramai yang kenal. Baik. Dan dia pakai jersey nombor berapa? 7. Hebat. Dia main negara mana? Portugal. Hebat. Dia ada anak tak? Gol, hebat. Berapa jumlah jaringan keseluruhan gol Ronaldo? 700. Dia jawab betul tu. Hebat betul. 700. Okey, siapa yang kenal pemain PSG namanya Messi? Dia kenal tak? Hebat. Dia pakai jersey nombor berapa? 30. Dia boleh jawab juga. Hebat. Ni tak ada dalam nota, tak ada. Ni tanya on the spot. Nak tahu tahap pengetahuan anak-anak kita. Jadi kenapa mereka boleh kenal ni? Neymar, Messi, Mbappe. Ustaz lagi kenal kan? Kenal semua. Tanya Ronaldo lah, walaupun kelab tak kuat kan, semalam kalah, menang tak tahu. Dia semalam Manchester City kalah 2-1 pada Mekah. Baik. Jadi ustaz rasa walaupun adik-adik tak salah adik-adik nak tahu benda-benda pasal bola lah, pasal Quran ni, adik-adik yang perempuan ni. Ni pelajar yang perempuan ni kan, yang minat BTS tau, BTS. Hebat. Kan? BTS lah, TBS lah, Terminal Bandar Selatan lah, semua tahu. Siap boleh tunjuk ustaz, ketua tu yang tengah tu ustaz, yang pakai subang sebelah tu, yang rambut pendek. Dia boleh kenal. Tapi bila ustaz tanya, kenal tak Rasulullah? Kenal. Okey, bila sebutkan nama penuh Rasulullah, tak ingat lah ustaz. Nampak?
Kita boleh kenal artis lah, pemain bola lah, walaupun dia orang tu tak kenal kita pun. Kalau dia jumpa kita dekat dengan JT Cruz Putrajaya, agak-agak dia belanja tak kita makan. Tiba-tiba Ronaldo datang, hola, welcome to Malaysia. Dia pun datang jumpa kita. Kita pun pakai jersey Ronaldo nombor 7. Dia hanya mampu lambai je pada kita, tapi dia tak akan kenal kita. Sebab apa? Sebab kita bukan siapa-siapa bagi dia. Tetapi kalau kita kenal Rasulullah, kalau kita kenal Nabi Muhammad, insya-Allah kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad. Sebab itulah bila Ustaz sebut syukur, maka yang pertama ialah syukur ni, maksud syukur ni ialah kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi untuk tujuan nikmat itu dijadikan. Contohnya lidah kita. Lidah kita, kata pengarang antaranya kitab Penawar Bagi Hati sebut, Syekh Abdul Qadir Mandili kata, siapa yang bersyukur dengan nikmat lidah, dia akan menggunakan lidah. Ramai yang dah khatam Quran. Siapa yang hafal 30 juzuk Quran, angkat tangan. On the way insya-Allah. Saya tak hafal 30 juzuk Ustaz, saya hafal juzuk ke 30 saja. Okey lah tu, 30 juga kan. Tadi dalam Tanyalah Ustaz, kita belajar tafsir surah As-Saffat. Semalam kita belajar surah Sad. Jadi adik yang mana yang rasa tak ada masa nak belajar Quran, ibu-ibu, akak-akak yang sibuk menguruskan keluarga, bukalah Tanyalah Ustaz pagi. Jangan tengok drama pukul 7 lah. Drama tu seronok juga. Tapi yang pukul 6.30 pagi tu kena tengok juga. Kita mulakan pagi kita dalam program TV dengan membaca surah Yasin sama-sama. Baca surah Yasin, habis surah Yasin, kita terus jalan program namanya Tanyalah Ustaz. Apa tagline-nya biar tahu dengan keliru, ramai tahu. Hebat. Bagi tepukan pada diri sendiri. Baik. Hadiah tak ada lah. Kalau nak hadiah kena tunggu kita naik cruise besar insya-Allah. Surau sponsor. Boleh bagi ni tu. Baik. Dan ingat adik-adik, balik nanti duduk depan cermin, tengok muka kita, renung muka kita. Kita akan faham betapa bersyukurnya dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita lahir-lahir macam-macam dapat. Lahir-lahir dah Islam. Ini antara nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang pertama, menggunakan lisan kita, lidah kita untuk kita tilawatul Quran. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi kalau kita nak dapat syafaat Al-Quran, kita kena selalu baca Al-Quran. Kalau kita nak dapat syafaat telefon, selalulah kita main game. Baik, telefon boleh bagi syafaat tak? Tak boleh. Tak boleh. Ni nasihat untuk Ustaz juga, sebab Ustaz juga peminat FIFA dengan PES. Hebat kan? Baik. Adik-adik minat PES tak? Ni adik baju hijau, minat PES tak? Tak. Lemah. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, FIFA minat? Minat. Roblox minat? Roblox. Hebat. Baik. Ustaz tak minat Roblox sebab tu untuk anak-anak yang di bawah umur sahaja. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nak main game tak salah, tapi jangan sampai kita ketagihan game. Betul tak? Jangan sampai main tak solat, tak buat kerja sekolah, tak dengar cakap ibu, kan? Tak dengar cakap ayah, tak nak tolong adik kita. Maka ini antara ciri-ciri orang yang telah ketagihan gadget. Masalah tau bila ketagih gadget ni, bahaya. Baik. Itu yang pertama. Menggunakan lisan kita untuk baca Quran, baca hadis Nabi. Gunakan lidah kita untuk mengajak manusia beriman kepada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada satu zikir Ustaz nak kongsi pada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian dan juga adik-adik. Zikir ni masya-Allah tabarakallah, dia simple je, senang sahaja. Tetapi masya-Allah tabarakallah kelebihan sangat besar, iaitu zikir yang diijazahkan oleh Al-Habib Zain As-Sumais, iaitu membaca banyak-banyak zikir Ya Latif.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Banyakkan membaca zikir Ya Latif. Apa maksud Ya Latif? Wahai yang maha halus ataupun yang maha lembut. Zikir Ya Latif ini kelebihannya sangat banyak. Bila nak baca ustaz? Baca boleh setiap pagi dan petang, lepas subuh dan lepas asar, ataupun kalau rajin setiap kali lepas selesai solat baca. Boleh, tak ada masalah. Baca, banyakkan berzikir Ya Latif. InsyaAllah hati yang keras akan menjadi lembut, insyaAllah. Hati yang keras akan menjadi lembut. Bukan badan kita tu jadi lembut, hati tu jadi lembut. Dia duduk baca-baca Ya Latif, asal bangun rasa macam lembut semacam macam ni. Tu silap baca lah tu. Tu nak. Baik, jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita telah pun sampai ke Pulau Langkawi. Tengoklah keindahan Pulau Langkawi. Nampak tu, padang maksiat, ada beras terbakar, nampak tu. Tu burung lang yang besar hujung kan. Nampak benar menipu. Nampak? Tak ada Ada burung lang, tak ada. Kalau tengok ada ikan-ikan besar, tu ikan lumbu-lumbu belakang tu. Ikan tu berlumbu. Nampak? Tak ada tak nampak. Ustaz seorang je nampak. Siapa yang tak nampak pendek umur. Baik. Jadi insyaAllah tu Jabatan Pulau Pinang. Nampak? Gambarkan sajalah. Iakan saja. Baik. Jadi inilah antara keindahan apabila kita bertazkirah, berkuliah dekat tempat-tempat yang macam ni, kita merasai keindahan alam. Baik. Dan adik-adik syukur dengan nikmat mata. Bila kita syukur dengan nikmat mata, caranya ialah kita melihat apa saja yang kita nampak ini, kita berdalil akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita tengok ni, kita tengok, tidaklah semua ini jadi dengan sendiri, melainkan ada yang menciptakan. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa, makhluk tidak ada kuasa. La ilaha illallah. Hebat. Kalau kita tengok tiba-tiba kita jalan dekat mall kan, kita nampak ada satu kek besar cantik. Nama kek tu kek frozen. Kan ada di perempuan dia suka frozen. Kan besar kek tu. Kan bila kek frozen dalam peti ais tu, kek tu jadi sendiri ke? Ada tak orang yang buat kek tu? Ada, namanya bakery. Ryan Bakery. Contoh kan. Air mellow kan. Contoh. Ada orang yang menciptakan kek tu, betul tak? Ada orang buat. Ada tak kek dalam dunia ni jadi sendiri? Tak ada. Maka alam ni pun sama juga. Dia tak terjadi dengan sendiri. Ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sedar betapa kita ni kerdil di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena banyakkan muhasabah diri kita, bersyukur dengan nikmat kita. Antaranya ialah kita jaga sembahyang kita. Kerana inilah antara amalan pertama yang Allah Ta'ala akan hitung ataupun akan hisap di akhirat kelak. Baik, kita masuk dalam kubur nanti adik-adik sekalian. Bila kita meninggal nanti, kata Nabi SAW, yang pertama yang akan dihitung ialah solat. Jika baik solat kita, maka baiklah selepas itu segala yang akan ditanya kepada kita. Dan malaikat ni bila sebelum dia tanya, bergegar ni, takut ni, sebut saya malaikat bergegar ni, risau lah. Baik, jadi bila kita masuk dalam kubur kita, insya-Allah tabarakallah, di antara perkara yang akan ditanya ialah man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma qiblatuka, wa man ikhwanuka. Ditanya kepada kita, siapa Tuhan kamu, siapakah nabimu, siapakah ikhwan kamu, saudara kamu, di manakah kiblatmu, akan ditanya kepada kita. Tapi sebelum ditanya soalan itu, ditanya dulu tentang sembahyang. Sebab itu ada satu lagu nasyid ustaz, suara tak sedap tapi nak nyanyi juga. Kalau rasa tak sedap, macam Jaya nyanyi tu, tutup telinga. Ataupun minta satu alat dekat Doraemon. Tahu Doraemon? Minat Doraemon? Minat adik raya, minat Doraemon? Minat Doraemon, minat adik raya tak? Tak minat. Baik. Minat Doraemon kan? Boleh lah insya-Allah. Jadi disebabkan masa dah time, ustaz tak sempat menyanyi. Lega lah. Dia kata ustaz berhenti ustaz. Lega. Itu yang saya nak dengar tu. Saya baru janji nak menyanyi tadi. Tak apalah, lepas ni kita menyanyi insya-Allah. Kita nak berehat seketika, kita nak bagi peluang pada iklan dulu.
Ada iklan? Tak ada iklan? Habis kan tu? InsyaAllah. Lepas ni kita akan sambung lagi, kerana kita sedang sampai di lokasi yang berikutnya. Ni insyaAllah. Ni mana? Vietnam? Bukan? Bukan. InsyaAllah lah. Terima kasih banyak-banyak surah Al-Falah. InsyaAllah. Jadi ingat apa yang Ustaz pesan tadi, iaitu yang pertama, kita kena banyakkan bersyukur, iaitu dengan cara kita jaga anggota tubuh kita, dan kita jaga solat kita, dan istiqamahlah kita dengan amalan kita. Dan amalan Ya Latif tadi Ustaz kongsikan, yang mana yang ada masalah dalam hidup, banyakkan zikir Ya Latif. Orang yang dalam permusafiran, zikirlah Ya Latif, InsyaAllah perjalanan akan selamat. Dan orang yang keras hatinya, dilembutkan dengan membaca banyak-banyak zikir Ya Latif. Wallahu ta'ala a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih yang berbagi Ustaz atas perkongsian yang InsyaAllah program seterusnya kita mengalu-alukan untuk anak-anak kita untuk menikmati